وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. Dan seperti yang demikian itulah. Kemana kembali seperti yang demikian, tuan? Kepada ayat-ayat sebelumnya, terutama yang paling dekat. Apabila Raja melantikkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Menteri Perbendaharaan Negara atau Menteri Keuangan yang akan mengatur dan menyimpan perbendaharaan negara dan mengatur. Lalu Allah sebut di sini wa kadzalik, seperti yang demikian kami telah lantik Yusuf sebagai menteri, dan menteri pula menteri kanan. Makkanna li Yusuf, kami berikan kedudukan dan tempat li Yusuf, lam bagi Yusuf, maknanya Yusuf mempunyai kuasa yang penuh fil ard ay fi ardi Misr, di negeri Mesir, di negeri ini. Al-ard, bumi tuan-tuan, kadang juga diterjemahkan dengan tempat atau negeri. Dalam hal ini di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha,
dia boleh saja berada mengambil tempat yatabawa minha, dari mana-mana saja bumi Mesir, dari ujung ke pangkal menteri. Orang mempunyai kuasa penuh. Haitsu yasha, ke mana saja dia ingin. Di mana saja dia ingin, bila-bila masa saja. Mengikut ahli-ahli tafsir, di antaranya As-Suddi, kemudian seorang tabi'in, Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, pakar dalam tafsir tuan-tuan. Ayahnya Zaid ibnu Aslam juga seorang hebat perawi hadis. Tapi Abdul Rahman di dalam riwayat hadis, ulama mengkategorikan dia lemah. Tapi di dalam tafsir dia adalah orang yang hebat. Dia menafsirkan yatabawwa'u minha haitsu yasha yatasarrafu fiha kaifa yasha. Dia boleh bertindak, boleh melakukan apa sahaja, maknanya di dalam batas-batas yang bolehlah. Di negeri Mesir kaifa yasha, apa saja yang diinginkan. Imam Ibnu Jarir menafsir ayat ni, yattakhidhu minha manzilan haitsu yasha. Dia boleh saja mengambil mana-mana saja tempat dan kedudukan yang Nabi Yusuf inginkan. Kerana sebelum ini, dia sebagai seorang hamba. Sebelum ini dia dipenjara. Lalu Allah sebut, nusibu birahmatina man nasha. Asaba yusibu, mengenai sesuatu. Kena. Atau berada. Tuan-tuan. Di sini kami memberikan dengan rahmat kami sesiapa saja yang kami inginkan. Allah mempunyai otoriti penuh siapa yang Allah akan berikan. Tuan-tuan, kita macam doa kita setiap lepas salat 5 waktu. Sebagai doa dan sebagai pengakuan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ati'a lima mana'ata. Ya Allah, tiada siapa yang boleh menghalang bagi apa yang kau pasti akan berikan, dan tiada sesiapa yang boleh memberi bagi apa yang kau halangkan. Maknanya dia segala yang sampai kepada kita sudah keputusan daripada Allah, tiada siapa yang boleh menyekatkan. Sudah, tuan-tuan. Allah juga siapa nak memberi dalam ayat ni kita Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ucapkan, nyatakan hai Muhammad, Allah malikal mulk, dialah yang berkuasa di atas segala kekuasaan. Dia memiliki kuasa. Engkau yang memberikan kuasa, ya Allah, siapa yang kau kehendaki. Engkau mencabutkan kuasa dari sesiapa yang kau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau memberikan kehinaan kepada sesiapa yang kau kehendaki. Di sini, nusibu bi rahmatina man nasha'. Allah dengan maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui dengan secara terperinci. Ala ya'lamu man khalaqa. Bukankah Allah yang maha pencipta, dia maha mengetahui. Sudah pasti. Wa huwal alimul khabir. Allah maha mengetahui dan Allah terperinci pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu otoriti sepenuhnya untuk Allah Ta'ala. Wala nudhi'u ajral muhsin. Kemudian Allah menyebutkan, menyatakan ini satu sunnah dia. Wala nudhi', kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Mana apa yang kita buat, Allah tak sia-siakan. Allah pasti akan memberikan balasan. Dalam konteks ayat kita ini, kesabaran Nabi Yusuf, mulai daripada dia dianiaya oleh adik-beradik dia ketika dia dibuang ke dalam perigi itu. Kesabaran Nabi Yusuf apabila dia
menahan tuan-tuan sebagai seorang pemuda di dalam rumah puan besar dia, sabar dia di dalam berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak terdorong dengan nafsu. Dan juga dia sanggup biarlah dia dipenjara daripada dia melakukan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tidak sia-siakan semuanya itu. Lihatlah, daripada seorang hamba, daripada seorang pekerja di rumah, daripada seorang yang pernah dipenjara, sekarang ini menjadi menteri yang paling kanan, yang akan mengurus segala perbendaharaan dan kekuasaan di negeri tersebut. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kalau ini balasan di dalam dunia, balasan di hari akhirat sudah tentulah lebih besar dan lebih hebat. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini juga sunnatullah dan janji daripada Allah. Sesungguhnya ajrul akhirah, ganjaran di hari akhirat, Allah beritahukan kepada kita, khairun, itu tentu lebih bagus, lebih baik. Sebab di situ alam yang berkekalan. Di situ rahmat yang amat besar. Dalam dunia ini, dengan segala keterbatasan, terbatas waktu, terbatas tempat, dunia kita kecil dibandingkan dengan alam hari akhirat. Time kita pun adalah sekejap, sesuailah dengan putaran bumi kepada matahari, pendek. Dan di sini kita mendapatkan sesuatu dengan usaha kita hari ini Allah berikan. Di sana adalah pemberian Allah terhadap usaha di sini. Wala ajrul akhiratu khairul lilladzina amanu. Sesungguhnya ganjaran yang Allah akan berikan di hari akhirat khairun, jauh lebih baik, lilladzina amanu. Walaupun ini kepada Nabi Yusuf, tapi Allah buatkan sunnahnya kepada sesiapa pun yang beriman, wa kanu yattaqun. Pahala di hari akhirat hanya kepada orang beriman. Itu. Wa kanu yattaqun, dan di samping mereka beriman, keimanannya hidup. Mereka tadinya adalah orang-orang yang bertakwa. Kita tahu tuan-tuan, lawazim, tuntutan daripada isi pengertian daripada takwa selalu yang diterangkan oleh khatib-khatib pada hari Jumaat. Iaitu laksanakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Asal makna takwa selalu saya ulang-ulangi, menjaga jarak supaya Allah tak murka, supaya Allah tak marah kepada kita, supaya kita tidak diazabkan Allah. Caranya tidak lain. Yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggalkan. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam sudah tentulah, kalau di dalam dunia Allah lantik dia sebagai Rasul, Allah lantik dia sebagai seorang menteri, di hari akhirat sesuailah dengan kedudukan dia seorang Rasul dan juga seorang menteri yang hebat, tuan-tuan. Jawatan dunia ini tidak ada yang lebih tinggi daripada jawatan pemerintah yang paling tinggi, Perdana Menteri, Presiden. Dah. Tapi tuan-tuan, sesuai dengan kedudukan yang tinggi, itu juga yang meletakkan dia di hari akhirat kelak. Kalau dia bagus, maka kelak di hari akhirat kita tak boleh kejar rakyat biasa dengan mereka. Itu. Yang dia bekerja dengan sesungguhnya, dia seorang yang takut kepada Allah Ta'ala, beramal dengan amal yang Allah suruh dia melaksanakan sebagai pemimpin, tuan-tuan. Mana tanda dan bukti dia, tuan-tuan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang yang doanya mustajab, itu 3. Nomor 1 dia apa, tuan-tuan? Al-imamul adil, imamun adil. Seorang pemimpin yang tinggi, yang adil, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik dia. Itu. Apalagi, tuan-tuan, Nabi menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah. Di hari tiada sesiapa mendapat
perlindungan itu. Yang nombor satunya Allah sebut imamun adil, tetap juga pemimpin tertinggi yang adil melaksanakan tugas. Dan tu tuan-tuan dengan sebaik-baik dia. Jadi dia maknanya paling tinggi. Yang kemudian yang tertibnya begitulah. Siapa yang membantu dia? Itu yang membantunya kita sebut menteri-menteri itu adalah pembantu kepada ketua sesuatu tempat, negeri ke atau negara ke. Okay. Jadi walaupun dia tidak banyak salat sunat misalnya, tapi salat 5 waktu dia laksanakan dengan sebaik-baiknya yang Allah wajibkan. Tapi kewajiban dia dalam melaksanakan tugas-tugas dia tidak sia-sia. Itu tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia seorang rasul dan dia juga seorang menteri, sudah tentu ganjaran di hari akhirat. Tidak boleh dibandingkan dengan orang biasa. Kemudian ayat ini juga tak ubahnya seperti yang Allah sebut Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbi habli, qala rabbi ighfirli, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sebelum tu ayat yang Allah nak menyebutkan, Allah cabut kekuasaan daripada Nabi Sulaiman, kemudian Allah berikan balik. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyi, walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyi jasadan thumma ana. Kami telah menguji Nabi Sulaiman. Posisi dia sebagai seorang raja, suatu ketika diduduki oleh syaitan. Syaitan sekejap memerintah. Kemudian Allah kembalikan lagi kuasa itu kepada Nabi Sulaiman. Kemudian apa doa Nabi Sulaiman? Qala rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa habli mulka, anugerahkan kepadaku suatu kerajaan, suatu kuasa. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak sepatutnya lagi kau berikan kepada sesiapapun, seseorang sesiapapun selepasku. Innaka antal wahhab, engkau adalah maha penganugerahkan. Yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah tak berikan lagi tuan-tuan kepada sesiapa selepas itu. Dari segi kekuasaan dan pemerintahannya. Dah tuan-tuan. Tapi apa yang ujung ayat tu? Allah sebutkan ayat-ayat selepas tu. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Ini adalah pemberian kami wahai Sulaiman kepada satu kuasa yang sangat besar, yang sangat hebat. Tidak aku akan berikan lagi kepada sesiapa. Allah mustajabkan doa dia. Di antaranya tuan-tuan Nabi Sulaiman yang Allah sebut dalam ayat itu, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kull banna'in wa ghawwas. Allah berikan permudahkan untuk Sulaiman mengatur angin ke mana saja dia inginkan. Angin-angin kencang untuk membawa Nabi Sulaiman dari satu tempat ke satu tempat. Dalam ayat surah Sabah Allah sebutkan ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan Nabi Sulaiman satu paginya sama dengan sebulan. Perjalanan petang dia, sepetang Nabi Sulaiman berjalan di bawah angin sama dengan sebulan perjalanan kuda. Sebab tadinya Nabi Sulaiman Allah berikan kekayaan kudanya terlalu banyak yang hebat-hebat. Tapi apabila dia menyebut pasal kuda inilah, aku hampir-hampir terlupa melakukan tanggungjawab kepada Allah. Kemudian dia tuan-tuan, dia sembelih semua kudanya. Allah gantikan. Lepas tu, ada sesiapa selepas Nabi Sulaiman yang boleh mengatur angin kencang untuk keperluan negara dia? Tiada. Yang kedua, wasyayatin. Allah permudahkan Sulaiman untuk mengatur syaitan-syaitan, jin-jin. Kulla banna, semua arkitek ke, engineer ke, ataupun buru bangunan daripada syaitan dan jin. Pekerjanya bukan manusia. Wa ghawwas, dan juga yang penyelam-penyelam di laut untuk nak mencari mutiara ke, permata ke, dan lain-lain. Adalah jin, atau syaitan. Nabi kita SAW
tengah solat waktu malam hari, solat malam, Nabi syaitan nak mengganggu Nabi solat. Nabi cekik dia. Dia tu. Kata Nabi SAW, kalau aku tak teringat doa Nabi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, anugerahkan kepadaku satu kekuasaan yang kau takkan berikan lagi kepada sesiapa selepasku. Niscaya aku akan ikatkan syaitan itu kepada salah satu tiang di antara tiang Masjid Madinah itu, supaya pagi-pagi dia budak-budak akan macam kita tengok ada kalau kera monyet tangkap kan, letak di pokok kelapa, budak-budak tengok main-main tu. Tapi aku ingat doa saudaraku Sulaiman. Ini syaitan-syaitan, jin-jin menjadi pekerja binaan, menjadi penyelam-penyelam dan lain-lain. Wa akharina muqarranina fil aswat. Jin yang lain-lain yang nakal, dia boleh ikat dengan apa nama tuan-tuan, digari oleh Nabi Sulaiman. Kita hari ini boleh tangkap jin? Boleh. Kalau bomo cakap dia tangkap jin masuk dalam botol tu, mungkin jin lipas kot. Jin yang macam kita ni tak mungkin dia nak tangkap. Mana boleh masuk botol? Kan? Okay, tuan-tuan. Jadi Nabi Sulaiman boleh memenjarakan jin yang degil, yang tak mau ikut perintah dia. Lalu Allah sebut, Nabi Sulaiman, hadza ata'una, ini pemberian kami wahai Sulaiman. Famnun. Kau nak beri siapa saja yang kau berikan, berikan. Sebab Nabi Sulaiman tidak ambil cukai daripada rakyat dia. Dan dia tidak menggunakan tuan-tuan banyak buruh daripada rakyatnya. Rakyatnya adalah jin yang bekerja. Jadi itu kerajaan ni kerajaan dia. Dan itu nama raja berkuasa penuh. Dia yang bekerja. Bukan rakyat, bukan. Kalau kita ni cukai apa hasil daripada rakyat. Maka sila kau beri siapa yang nak kau beri. Au amsik, atau engkau tahan yang kau tak berikan siapa yang kau tak nak berikan. Itu bi ghairi hisab. Tidak ada perhitungan di sisi Allah kelak. Dia sebab pemberian itu memang daripada dia. Angin yang diaturkan membawa sama untuk membawa hujan, kesuburan tanah. Dah tu, tuan-tuan. Kemudian pekerjanya adalah daripada jin. Famnun. Kemudian Allah sebut wala ajrul akhir, apa nama, wa inna lahu indana, sesungguhnya bagi Sulaiman di sisi kami kelak di hari akhirat la zulfa, mempunyai kedudukan yang dekat kelak di hari akhirat, wa husna ma'ab, dan tempat dia kembali adalah tempat yang sebaik-baiknya, yang terbaik. Begitu juga Nabi Yusuf, dia adalah sebagai seorang menteri yang hebat menjalankan tugasnya. Allah sebut wala ajrul akhiratu khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah tentu Nabi Yusuf orang yang paling utama kerana Allah menceritakan tentang dia. Tapi Allah sebutkan sunnah dia. Kelak ganjaran pahala yang akan diperoleh oleh hamba Allah di hari akhirat hanyalah untuk orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya. Wa kanu yattaqun. Kemudian tuan-tuan, di sini mengikut ahli sejarah, itu yang selalu kita dengar orang Melayu ambil daripada riwayat ini, iaitulah ahli sejarah Muhammad ibnu Ishaq alaihi rahmatullah. Kata dia, maknanya sumbernya dia tak sebut sanad di sini, guru kita potongkan, mungkin Imam Muhammad ibnu Ishaq ini namanya tuan-tuan athar, kerana tidak daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi Yusuf setelah dia berkata kepada raja, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, pada ayat sebelum ni, ayat 55, lantikkan aku untuk menjaga khazanah negeri ini kerana aku seorang yang hafizun, boleh menjaga amanah itu, alim, dan orang aku yang mempunyai kepandaian di bidang tersebut. Lalu mengikut cerita, raja itu berkata kepada Yusuf, ya, aku akan laksanakan. Lalu dia lantik Nabi Yusuf menjadi menteri perbendaharaan negara. Lalu kata Imam Muhammad ibnu Ishaq, mengikut cerita orang dahulu, dah tu tuan-tuan,
Nama raja ini tuan-tuan Rayyan Ibnul Walid. Lalu mereka sebut yang menteri yang sebelum ini yang menjaga perbendaharaan negara bernama Atfir. Atfir itu tempat Nabi Yusuf bekerja dahulu, yang di rumah dia, yang menjadi hamba kepada dia. Kemudian raja itu pun memecat Atfir, melantik Nabi Yusuf. Kemudian selepas itu mereka menceritakan kepadaku, wallahu a'lam, kata Muhammad ibn Ishaq, Atfir meninggal dunia tidak lama selepas itu. Kemudian Raja Rayyan ibn Walid itu mengawinkan Nabi Yusuf setelah habis iddah kepada isteri raja tersebut, iaitulah puan besar yang menggoda Nabi Yusuf itu. Namanya perempuan itu Ra'i. Kalau orang Melayu sebut Zulaikha. Namanya Ra'i. Kemudian apabila saat Nabi Yusuf, dia menemui Nabi Yusuf berkata, bukankah engkau sebagai isteri yang sah lebih baik kan daripada yang kau inginkan dahulu? Kemudian kata Muhammad ibn Ishaq, mengikut orang-orang bahawa Yusuf as-Siddiq, dijawab oleh istrinya yang baru itu, kau jangan mencelaku kerana aku seorang wanita seperti yang kau lihat, wanita cantik, dan juga aku mempunyai seorang isteri menteri dengan keduniawianku yang mencukupi. Kemudian suamiku adalah jenis lelaki yang tak boleh berhubung dengan isteri. Artinya bahasa kita, suaminya tidak berfungsi sebagai suami. Tuan-tuan. Jadi artinya dia masih di dalam keadaan dara lagi. Bila Nabi Yusuf, maknanya dia memang isteri, tapi dia tak pernah digauli kerana suaminya tak mampu menggauli dia. Kemudian bila kahwin dengan Nabi Yusuf dalam keadaan dia masih dara, walaupun status janda, lahirlah dua orang anak. Satu bernama Afraisim atau Afraisim. Yang kedua namanya Misha. Daripada Afraisim ini lahir Nun. Nun ini adalah ayah kepada Yusha' ibn Nun, mengikut cerita di sini. Kemudian lahir lagi seorang wanita daripada Afraisim ini, Rahmah. Rahmah itu adalah isteri Nabi Ayyub alaihissalam. Allahu a'lam, tuan-tuan. Kebenaran cerita di sini dan juga berkenaan dengan nasab tadi. Mana kalau kita nak melihat di sini, Yusha' ibn Nun itu adalah setiausaha kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat di sini, begitu dekat antara Nabi Musa kepada Nabi Yusuf. Padahal antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu jauh. Jadi makanya, apa yang disebut oleh sebahagian ahli sejarah, jangan cepat-cepat kita tangkap. Ini adalah istilah kita, bolehlah yang kita dengar, tapi kepastiannya wallahu a'lam. Kalau bahasa Melayu, kita isteri kepada Yusuf ini Zulaikha. Yang tu kata Muhammad ibn Ishaq, mengikut cerita. Selesai itu tuan-tuan, Nabi Yusuf menjalankan tugasnya untuk menjaga perbendaharaan negara 7 tahun. Yang masa subur itu, dia menyuruhkan bahawa seluruh negara untuk banyak menanam. Macam kita, kalau kita beras, kalau mereka katakan gandum atau 2 sekali, Allahu a'lam. Begitu banyak. So, 7 tahun ini adalah 7 tahun yang subur. Kemudian akan disusul dengan 7 tahun yang kemarau kering kontang. Jadi selepas itu, selepas 7 tahun dan dapat simpankan, Nabi Yusuf alaihissalam dapat mentadbirkan bukan saja untuk rakyat, termasuk dia dan raja sendiri kita berjimat. Jangan kita boros dan kita tidak akan menjualkan yang 7 tahun yang subur ini kepada pemborong-pemborong, tidak. Jadi kita akan jagakan letak yang dituai itu mesti tetap masih lagi di dalam tangkainya. Itu cara nak penyimpanan supaya tahan lama dan mereka tidak menjual kepada pemborong. Tuan-tuan. Kemudian apabila datang 7 tahun yang berikut dia, itulah kering, mulailah berdatangan ke Mesir dari seluruh penjuru, termasuk daripada negeri Kanaan, iaitulah sekarang Palestin, tuan-tuan, datang ke Mesir untuk nak mendapatkan bekalan. Itu yang Allah ceritakan pada ayat-ayat berikut.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه. Kemudian datang pula lah, ringkas ceritanya, adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Yang datangnya 10 orang. Nabi Yusuf kan, Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Mana tahu kita nak 12 orang anak? Yang cerita Nabi Yusuf tu lah, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Aku melihat, wahai ayahandaku, 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Jadi 11 itu Nabi Yusuf dengan dia 12. Jadi yang datang ni 10. Manakala yang satu lagi yang seayah seibu dengan Nabi Yusuf, iaitu Bunyamin, tidak datang. Jadi 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf datang ke Mesir membawa barang ataupun perniagaan untuk dijual dan membeli atau bertukar. Dulu kan banyaknya pertukaran untuk nak membeli bekalan makanan pokok. Datang adik-beradik Nabi Yusuf ke Mesir, tuan-tuan, fadakhalu alaihi fa'arafahu. Bila mereka masuk kepada menemui Nabi Yusuf dia sendiri yang mengatur perbendaharaan. Dia suruh menanam, dia suruh simpan dengan baik. Begitu juga untuk mengatur keperluan rakyat ini, diatur dengan baik, tidak ada pemborosan. Okey tuan-tuan, sebab ini nak menghadap kemarau. Bila datang kemarau panjang, betul, orang pun mulai berdatangan, orang rakyat Mesir dari keluar Mesir pun datang. Bila berjumpa, datang adik-beradik Nabi Yusuf yang 10 orang ni, fa'arafahum, Nabi Yusuf mengenali mereka. Ini abang-abang dia yang buat naya dia dulu 10 orang. Kan? Yang memasukkan mereka ke dalam perigi. Yang Allah sebut dalam ayat tersebut kan. Engkau akan menceritakan kepada mereka apa yang kau buat hari ini, wahai Yusuf. Dah, ayat berapa tuan-tuan? Bila adik-beradiknya menganiaya Nabi Yusuf. Ayat 15, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Pangkal ayat itu kan setelah mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi buta apa segitu. Lalu kami wahyukan kepada Yusuf, engkau pasti akan menceritakan kepada mereka amrahum bi amrihim, dengan apa yang telah mereka lakukan kepada engkau. Urusan mereka, makna apa yang mereka lakukan ini dalam keadaan mereka tidak menyedari. Saat itu dia tak tahu. Ini Nabi Yusuf kenal mereka, mereka tak mengenal. Wa hum lahu munkirun. Sedangkan mereka yang 10 ni lahu kepada Nabi Yusuf munkirun. Munkir di sini bukan makna mengingkari, tidak mengenali. Nabi Yusuf kenal mereka 10 ni. Ini abangnya semua ni. Tapi 10 orang ni tak kenal lagi dengan Nabi Yusuf. Kenapa tak kenal tuan-tuan? Satu, sudah lama berpisah. Nabi Yusuf ketika itu umur dia masih kecil. Mereka ketika itu sudah dewasa. Kan sudah remaja. Remaja kepada dewasa itu tak begitu banyak sangat perubahan. Nabi Yusuf ketika itu kanak-kanak, perubahan besar. Yang kemudian dari susah tuan-tuan kepada senang lagi kita tak nampak. Tak kenal. Kita kalau biasa-biasa ni, kalau ada yang tukang hias kita, pandai, nanti kita tuan-tuan tak kenal lagi. Kita tak saling kenal mengenal. Juru solek. Dia solek kita dengan pakaian lain. Ini betul ke ni? Kita boleh lupa. Nabi Yusuf memang tidak berhias. Tapi dia orang senang. Dia lah jadi menteri ni, sama ada 7 tahun lebih lah. 7 tahun dia nanam dalam keadaan, ini datang dalam masa krisis. Kalau krisis tahun yang pertama mereka orang di Palestin tak datang lagi. Tahun kedua, tahun ketiga paling kurang 10 tahun. Dah 10 tahun dah Nabi Yusuf jadi seorang menteri. Jadi dia sudah nampak kesenangan ada pada diri dia. Nah tu. Jadi kita tuan-tuan daripada orang senang, orang susah. Menjadi orang senang kita tak kenal. Nah tu. Apa kata orang tua kita, orang Melayu dulu sebut? Tunggul nak dihias pun akan menjadi comel. Saya ingat kata-kata tu, kata-kata nenek saya. Kakak-kakak saya dulu ada 2 atas saya.
Ya, ialah budak remaja, mungkin umur 15-16 tahun. Masa mereka suka nak bersolek tu, nenek saya tu dia sakit. Bila dia sakit, katil ni di depan, apa nama dia, dia tak mau duduk di dalam bilik, dia di ruang tamu tu lah. Dia tengok, sudahlah nak bersolek-solek tu. Apa kata dia? Tunggul pun, kalau di, apa nama dia, dihias, dia jadi cantik. Tunggul pokok, tuan-tuan. Tu kata-kata orang tua kita dulu kan. Jadi dia dah senang, tak kenal lagi. Nabi Yusuf mengenali mereka. Dah tuan-tuan. Wahum lahu munkirun. Mereka adalah tidak mengenali Nabi Yusuf. Okey. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, Nabi Yusuf tak dendam. Nabi Yusuf layani dengan baik mereka. Tapi mengikut ulama-ulama bila melihat kepada ayat-ayat yang berikut ni, Nabi Yusuf mengecek mereka dahulu. Kamu ni datang ke sini untuk apa? Kami nak mencari bekalan makanan tuan. Nampak kamu ni macam perisik saja datang, tak pernah kami melihat orang negeri ni tu. Dia menceritakanlah. Kami ni bapa kami Nabi Yaqub. Kami ada adik-beradik. Berapa orang kamu ada adik-beradik? Kami adik-beradik 12. Satu lagi kecil dah hilang dah. Satu lagi, ayah kami sebagai yang hilang tu, dia tahan adik-beradik kami tak ikut pergi. Itulah Bunyamin yang seayah seibu dengan Nabi Yusuf. Jadi 10. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada mereka, mungkin kamu akan datang lagi kepadaku untuk mencari bekalan makanan. Aku nak pastikan kalau kamu sebut 12 orang yang tinggal 11, aku tak akan bagi lagi kalau kamu datang tak membawa adik-beradik kamu. Itu Allah sebut dalam ayat ni. Yang dia tak akan dapat lagi bekalan kalau tak bawa yang ke-11. Maka apa yang sebut Nabi Yusuf dan walamma jahazahum. Jadi Nabi Yusuf sendiri yang mengatur tuan-tuan. Keluar masuk wang negara tu, setiap apa yang keluar dia tahu. Jadi apa saja yang maknanya keluar daripada gudang untuk nak dijual, tak boleh nak jual. Tak boleh jual kepada pemborong, direct kepada rakyat. Walamma jahazahum bijahazihim. Setelah Nabi Yusuf, maknanya pengorang menyiapkan jahazah. Menyiapkan untuk adik-beradiknya. Bijahazihim. Dengan persiapan untuk dia nak balik. Qala Nabi Yusuf berkata, I'tuni bi akhil lakum. Kamu mesti datangkan kepadaku, bawakan kepadaku. Akan adik-beradik kamu. Min abikum. Yang kamu anggap dia adalah seayah berlainan ibu. Nabi Yaqub ada berapa orang isteri. Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu memang seibu. Yang 10 ni ada mungkin sama ada 1 ibu atau 2 ibu lagi yang lain. Bawa adik-beradik kamu yang seayah tu ke sini. Ala tarawna, tidakkah kamu melihat? Anni ufil kaila. Aku menyempurnakan sukatan. Maknanya yang kamu datang ke sini, aku tak menipu. Dengan nilai barangan kamu aku beli dengan harga yang baik. Dan aku jual pun barang kepada kamu, bukan aku mengambil kesempatan. Kerana sekarang ni krisis, dinaikkan harga, tidak. Tetap dengan harga yang sama. Itu maknanya, aku maknanya sempurnakan sukatan. Patutnya barang tak ada kan naik. Tak. Nabi Yusuf tidak demikian, dia ada ambil kesempatan. Tidakkah kamu melihat yang aku menyempurnakan sukatan, bukan saja dalam menyukat itu maknanya tidak merugikan, tidak. Dia tidak mengambil kesempatan ketika ketiadaan bekalan makanan dinaikkan harga, tidak. Kemudian wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang berikan kedudukan, maknanya menyambut mereka ni tuan-tuan, walaupun adik-beradik Nabi Yusuf dan mereka datang daripada jauh sebagai tetamu. Nabi Yusuf hormati mereka, bagi tempat tinggal. Tak kalah hari ini berangkat datang hari itulah pulang, tidak. Tidur dulu untuk 1 hari ke 2 hari. Perjalanan jauh tuan-tuan, daripada Qahirah itu nak ke Sempadan pun sekarang ni. Ke Rafah tu berapa jauh tu? Jauh Sempadan daripada Qahirah tu nak pergi ke Sempadan Palestin tu. Sempadan. Katakanlah kalau Sempadan tu tidak di Gaza tuan-tuan. Gaza tu dulu bumi Mesir tu. Baru saja Gaza itu menjadi bagian daripada Palestin. Ialah dulu tuan-tuan, negeri Mesir dan negeri Syam itu selalu bersatu. Negeri itu.
Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, itu dulu namanya Syam. Banyak kali tuan-tuan mereka satu raja saja. Raja di Mesir, dan tuan-tuan, Syam tu bagian daripada kerajaan tu. Okay. Jadi dulu Gaza tu baru saja dia tu baru menjadi bagian dari Palestin. Kalau tidak dia jadi negeri Mesir. Dia terus sempadan. Balik kepada sini ayat ni. Aku adalah orang sebaik-baik memberikan kedudukan kepada kamu. Munzil. Maknanya melayan kamu sebagai tetamu. Dan kamu melihat. Aku maknanya tidak menggunakan kesempatan kepada kamu. Dan kamu datang ke sini, aku sambut kamu sebagai tetamu. Fa'il lam ta'tuni bih. Jika kamu tidak datangkan datu kepadaku bihi dengan adik-beradik kamu yang seayah tu, fala kaila lakum. Maka tidak ada apa pun yang kamu akan peroleh. Kaila tu sukatan. Maknanya kamu datang sekali lagi, barang kamu aku akan tak beli, dan barang aku takkan jualkan kepada kamu. Fala kaila lakum. Fala kaila lakum indi, tidak ada lagi sukatan untuk kamu di sisiku. Wala taqrabun. Nun tu baris bawah. Wala taqrabun. Dan kamu tak boleh lagi menghampiri, mendekati aku. Tak payah datang lagi ke negeri kami ni, ke Mesir ni. Selepas ni. Kalau awak tak bawa, pastikan untuk kali trip yang akan datang, awak bawakan adik-beradik. Nabi Yusuf AS hanya memberikan bekalan tuan-tuan. Setiap datang Mesir tu, orang tu bawa dari jauh tu unta kan. Jadi kalau unta dibawa, dibagikan satu muatan unta. Untuk setiap orang. Dan itu untuk bekalan setahun. Kalau datang ke setahun ke atau 5 bulan, awak boleh datang sekian bulan lagi. Atau setahun akan datang, atau tahulah berapa untuk satu unta tuan-tuan. Kalau misalnya 300 kilogram, okey, awak untuk satu keluarga, awak cuma boleh datang ketika sekian lagi. Kamu tidak akan boleh lagi datang ke sini dan tak akan memperoleh bekalan kalau kamu tidak bawa adik-beradik kamu. Qalu, lalu mereka menjawab, sanurawidu anhu abah. Kami akan cuba untuk memujuk. Itu anhu berkenaan dengan adik-beradik kami itu, abahu kepada ayahnya. Kenapa tak sebut abana, ayah kami tuan-tuan? Sebab Nabi Yusuf bawa adik-beradik kamu yang seayah. Jadi sesuailah. Kamu tidak akan dapat lagi bekalan makanan kalau kamu tidak membawa adik-beradik seayah kamu. Lalu mereka menjawab, kami akan memujuk ayah kami. Nah tu, supaya dapat membawa adik-beradik kami itu. Dan dia supaya dapat membawanya. Wa inna lafa'ilun. Dan sesungguhnya pasti kami akan laksanakan apa yang kau inginkan kepada kami. Jadi Nabi Yusuf, Tuan Menteri, pandai dia kan. Ini adik-beradikku, dia nak pastikan macam mana dia nak berjumpa yang adik-beradik yang seayah seibu tu. Wa qala li fityanihi, dan Nabi Yusuf berkata kepada pekerja-pekerja, petugas-petugas itu. Fata jamaknya fityan. Dan tuan-tuan, Nabi Musa wa qala Musa li fatahu la abrah. Nabi Musa berkata fatahu. Fata tuan-tuan kadang makna hamba, kadang makna pemuda. Jadi di sini fityanihi makna dia pekerja-pekerja, pengorang-pengorang yang dekat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Kamu masukkan balik, ij'alu tu jadikan tuan-tuan, makna syara'a, masukkan kembali bidha'atahum, barang yang mereka bawa daripada negeri mereka, negeri Kanaan, daripada Baitul Maqdis ni, fi rihalihim, ke dalam kenderaan mereka. Rihal tuan-tuan, iaitulah unta ke, kalau dulu bukan kuda kan bawa untuk nak jauh tu. Kuda cuma bawa manusia. Yang boleh jadikan lori adalah unta. Masukkan ke dalam kenderaan mereka itu ataupun lori mereka, rihal tempat kita musafir itu. Masukkan barang mereka balik, la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahli. Supaya mereka tahu yang mereka bawa itu idzan qalabu, apabila mereka balik lagi ke negeri mereka, ila alihim, kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka balik lagi ke sini.
Jadi Nabi Yusuf nak memastikan mereka akan datang lagi membawa adik-beradik mereka yang tinggal. Barang yang mereka bawa ni, katakanlah sama ada rupa duit ke atau rupa barang-barang. Ini barang-barang lah untuk pertukaran. Balikkan kembali. Tapi mereka tak menyedari. Nah tu. Jadi dalam katakanlah ini gandum ke atau beras ke. Di dalam tu, barang yang mereka bawa, balik lagi. Nah tu tuan-tuan. Ada ulama-ulama menyebutkan kenapa Nabi Yusuf tak mau mengambil bayaran. Karena bagi dia tuan-tuan tak tega dia nak untuk mengambilkan nilai kepada adik-beradik dan ayah dia. Yang ini kan adik-beradik, yang suruh kan ayahnya untuk nak mencari bekalan. Tak sampai hati dia nak menjualkan padi ke, nak menjualkan gandum kepada adik-beradik sendiri macam tu. Mungkin tuan-tuan tanya, Nabi Yusuf senang-senang saja. Dia bagi siapa dia nak bagi. Dia tak bagi kepada siapa yang dia tak bagi. Dulu tuan-tuan tidak ada gaji. Bagi orang-orang dulu tak ada gaji zaman dahulu melaksanakan tugas. Jadi dalam dia nak memberi siapa yang dia nak beri, dia dah lama dah bertugas. Bukan Nabi Yusuf membangunkan empayar kekuasaannya, tidak. Itu. Jadi kalau untuk nak dapat gaji dia, kalau sebagai seorang direktur saja, sikit sangatlah kalau dia nak bagi adik-beradiknya macam tu kan. Apalagi dia menteri. Dah tu. Jadi dia bukan menggunakan kekuasaannya, dia kroni. Dia bagi adik-beradiknya, dia tak ambil duit. Dah tak. Dia dah lama bekerja. Jadi dia maknanya memberikan. Dah patut pun dia untuk nak berikan kepada adik-beradik dia. Dia tidak ambil harga. Yang kemudian, tu satu tuan-tuan. Yang kedua nak menyebutkan, mereka ni adalah orang-orang beriman, anak-anak Nabi. Nabi Yaqub. Bila dia balik, macam kita lah, pergi kat kedai. Dah tu. Saya hari itu baru tak sampai seminggu lepas. Beli susu. 2. Dah tu harga sebotol tu RM10 lebih. Jadi kalau 2, dihitung saya tengok-tengok. Ada 1 saja. Susu ni. Saya malas nak pergi ke kedai, nak pergi ke Hero tu balik. 3-4 hari lepas tu saya pergi balik ke sana. Belanja lah. Tu saya sebut pada pekerja tu. Saya hari tu beli 2 botol tu, susu tu. 1 tak dihitung. Saya nak bayar sekarang macam mana? Okeylah Encik ambilkan botol tu, kita scan sajalah. Saya ambil lagi tuan-tuan. Saya beli lagi 1, kemudian scan lah 2. Sebab kita waktu beli tu, kan, tak bayar lagi. Jadi kita orang biasa pun, kalau beli benda, tak bayar. Macam mana tuan-tuan? Kan? Apalagi mereka ni juga adalah anak-anak Nabi, orang yang beriman. Kita ambil barang tapi kita tak bayar. Jadi mesti kita akan datang balik. Satu untuk mendapatkan bekalan. Yang kedua nak mengembalikan barang ni. Satu nak mengembalikan bukan kita beli dapat tapi tak dapat tak bayar ni. Itu maka Nabi Yusuf menyebut supaya mereka kembali lagi. Dah tuan-tuan. La'allahum yarji'un. Nabi Yusuf tak ambil nilai sama ada dia tak mau berjual dengan adik-beradiknya dalam keadaan mereka susah. Datang pula dari tempat yang jauh. Kalau orang daripada negeri Mesir, daripada berbagai tempat, tak apalah mereka lagi di dalam negeri. Ini orang datang dari jauh. Daripada negeri Kanaan di sini tuan-tuan. La'allahum yarji'un. Betul tuan-tuan. Falamma raja'u ila abihi. Setelah mereka pulang kembali berjumpa kepada ayah mereka Nabi Yaqub, qalu, semua mereka berkata, ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, muni'a minnal kaidu. Kami sudah disekat, kami telah dihalang untuk al-kailu sukatan, untuk mendapatkan bekalan baru. Dah tu. Kalau nak dapat bekalan baru, nak dipastikan oleh penguasa sana, fa'arsil ma'ana. Kau kirimkan bersama kami, lepaskan bersama kami, akhana, adik-beradik kami yang satu ni, itulah Binyamin. Naktal, kalau kau kirimkan dia bersama kami, barulah kami mendapat sukatan. Kala yakilu, tambah dengan fa'ala. Kalau iktala, ifta'ala. Jadi baru kami dapat memperoleh bekalan baru. Tolong ayah, bila kami datang pergi lagi untuk ke Mesir, satu nak mengembalikan ini barang. Yang kedua dia, kita tidak akan dapat lagi, kata raja sana,
Melainkan bawa adik-beradik ni. Kalau ayahnya bertanya Nabi Yaqub, apa pasal pula nak bawa adik-beradik itu? Kami dicurigai oleh penguasa sana. Katanya kami ni adalah spy. Ya, adik-beradik lebih kurang serupa. Lain tuan-tuan wajah Banu Israel dengan wajah orang Mesir. Kan? Anak Israel tu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu kan namanya Israel. Jadi anak-anak Nabi Yaqub lain rupa dengan orang Mesir. Itu yang Nabi Yusuf menyebut dia adik-beradik dia. Kamu ni dari mana ni? Muka kamu lain. Nampak seakan-akan kami ni adik-beradik tuan. Bapa kami Nabi. Dia tahulah. Cuma nak sebut. Okey, kalau kamu betul adik-beradik, kamu tak, aku nak memastikan kamu bukan spy, bawa adik-beradik kamu satu lagi. Itu yang disebut. Kami takkan boleh lagi mendapatkan bekalan wahai ayahanda, melainkan kau kirimkan kepada kami, dia bersama kami, naktal, supaya kami mendapatkan bekalan tersebut. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami lahu, kepada adik-beradik kami yang satu ni, lahafizun, pasti akan menjaga dia, akan pelihara dia. Kenapa tuan-tuan? Mereka dah tahu dah Nabi Yaqub takkan lepaskan lagi. Seperti jawapan Nabi Yaqub di sini. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Hal apakah? Amanukum. Aku makna percaya kepada kamu. Aku makna dia rasa aman, memberikan dia untuk kamu bawa dia. Illa melainkan kama amintukum, yang aku percaya kepada kamu. Ala akhihi, kepada adik-beradiknya. Min qablu, sebelumnya. Aku nak bagi dia, melepaskan adik-beradik kamu ni. Bunyamin, aku percaya kepada kamu seperti aku percaya. Melepaskan dulu kakak abang dia, itulah Nabi Yusuf, kemudian hilang. Kamu kan dulu nak menyebut kamu akan jaga. Sama juga tuan-tuan. Ketika dia nak minta bawa Nabi Yusuf tu, jawab mereka, wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga mereka. Dah tu. Contoh, cuba rujuk lagi dalam surah yang sama di sini. Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ayat 12. Sebiji. Kami akan menjaga dia. Dah tu. Tu kata Nabi Yaqub, dulu kamu telah berjanji juga nak jaga adik-beradik dia dulu, abang dia. Sekarang ni kamu juga nak jaga dia. Dulu pun adik-beradik kamu anggap dia dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf tak percaya. Nabi Yaqub tak percaya. Dah tu. Tapi tuan-tuan, dia seorang Nabi. Dah tu seorang Rasul. Kita walaupun apa menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kedudukan kita memerlukan kepada bekalan. Dalam masa yang sama curiga dengan anak kita sendiri atau dengan sesuatu. Kita menyerah kepada Allah. Tu Nabi Yaqub berkata, "Fallahu khairun hafizah." Maka Allah Taala sajalah sebaik-baik yang menjaga. Kita baca hafizah. Di dalam qiraah yang lain, "Fallahu khairun hifzah." Allah lah, penjagaan Allah yang lebih baik. Kalau kamu nak penjagaan kamu, penjagaan Allah yang lebih baik. Kalau hafizah, yang menjaga, isim fa'il. Maka Allah Ta'ala lah sebaik-baik penjaga. Kalau kamu yang nak akan menjaga adik-beradik kamu, dah tu janji daripada kamu, okeylah. Macam dulu pun kamu nak jaga adik-beradik kamu, tapi apa yang berlaku? Fallahu khairun hafizah. Allah Ta'ala saja sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahim. Dan Allah Ta'ala adalah yang paling teramat penyayang. Nah tuan-tuan, kita nak tengok hiwar antara orang beriman, antara Nabi dengan anak dia. Nah tuan-tuan, anak-anak Nabi Yaqub pada anak-anak dia. Keimanan tuan-tuan. Pengajaran banyak yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ajaran keimanan. Segala sesuatu yang berkuasa adalah Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Nabi Yaqub, kalau ikutkan pada kita, tak payahlah awak nak temberang. Dulu kamu cakap adik-beradik kamu jaga. Ini pun kamu nak jaga. Kamu tak boleh dengar cakap kamu. Tak. Tetaplah dia dengan anaknya. Walaupun telah berlaku, sesuatu tidak akan terlepas daripada qada qadar Allah. Dan memang pun tuan-tuan, bila Bunyamin ni pergi, tak balik pun Bunyamin. Trip yang berikut dia. Sebab Nabi Yusuf tahankan dia.
Tapi begitulah. Akhirnya, makna dia mereka berkumpul semua. Itu semuanya tadbir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang di dalam surah Nabi Yusuf ni menyebutkan bahawa Allah yang menguasai segala apapun. Kadang-kadang kita tak faham, tuan. Kadang-kadang kalau kita bertanya, ini saudara kita di Gaza tu, ada tak satu negeri 17 tahun dipulaukan? Kemudian yang tidak memberikan pintu masuk ke negeri itu adalah orang Islam sendiri Mesir. Mesir sendiri tuan-tuan, negeri sebesar tu, sebanyak tu orang Islam. Bukan macam Malaysia. Kita di Malaysia ni berapa peratus orang Islam? Ada 60. Paling banyak 60. Mungkin 50-an lebih. Dan kita pun ada juga suku bangsa yang lain. Mereka suku bangsa sama, Mesir. 90% Muslim. Azhar di situ. Banyaknya orang-orang pandai di situ. Yang memimpin negeri itu, orang yang bacul seperti presiden-presiden mereka. Daripada Jamal Abdul Nasir dulu. Kemudian Sadat, Husni Mubarak, yang ini yang paling bacul sekali, tuan-tuan. Tak nampak? Kita tak faham hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi seorang PhD yang menjadi presiden mereka. Yang baik, mereka gulingkan. Yang mengguling itu bukan saja yang sekular. Yang menama diri mereka juga Al-Azhar pun. Ketua dia lah, bukan Azhar tu. Yang menguasa Azhar tu juga ikut nak menggulingkan Mursi. Bukan ikut, paling tidaknya memberkati apa yang dilakukan oleh Sisi. Kemudian juga, tuan-tuan, konon dia, satu gerakan Islam di Mesir juga membuat satu parti. Akhirnya parti ini menyokong Sisi untuk nak menggulingkan Mursi. Sebagai balasannya Allah berikan, rasakanlah wahai kamu rakyat Mesir. Sekarang susah tuan-tuan di Mesir itu. Barang bagi rakyat Mesir tak tergambar bagi kita. Tak tergambar. Kalau harga barang sekarang RM10 jadi RM30, macam mana tuan-tuan? Kalau kita sekarang ni beli beras seguni RM30, nanti kita akan beli RM100. Jangan. Itulah yang berlaku di Mesir. Kalau dulu kita beli ayam misalnya RM10, sekarang ni harga RM40. Boleh? Itu yang berlaku di Mesir. Selama zaman ini. Banyak lagi kehancuran-kehancuran. Dia juga yang menyekat. Tak boleh masuk barang ke Gaza. Sisi je. Mana yang tahu? Yang baru mahkamah baru ni kan. Yang kata peguam Yahudi. Peguam negara haram. Kami tak menyekat. Itu otoriti Mesir. Dia yang bersempadan langsung kepada Gaza. Kata Mesir, kami bila nak masukkan barang, buka sempadan ni, minta izin. Mana awak punya, kuasa kepada negeri awak sendiri. Minta izin. Ini rumah kita. Orang rumah orang situ, nak buka pintu sini, minta izin orang sebelah sana. Tak ada masuk. Tak masuk otak. Itulah tuan-tuan. Tapi apa yang kita berlaku sekarang. Entah tu, Allah nak melihat tuan-tuan. Satu kepada umat Islam. Memanglah dosa kepada kita semua. Kita biarkan dia di pulau sampai 17 tahun. Dibom 70,000 tan. Bukan 70 tan. 70,000 tan. Lebih daripada Hiroshima lagi. Yang dibomkan ke Gaza. Tuan-tuan. Kita umat Islam sebanyak ni biar saja. Semua ni biar. Mana-mana kalau yang negeri Arab tu tak apalah. Ini negeri yang non-Arab kanonnya kuat. Turki. Tak bantu juga. Memanglah kalau Iran, kita tak memang harap pun. Dia Syiah yang seperti itu. Syiah ni sepanjang sejarah kadang memang dia mengkhianati kita umat Islam. Ni, negeri-negeri itu. Tuan-tuan, apa boleh buat? Tapi kita nak melihat. Ada hikmah di sebaliknya, insyaAllah. Di antaranya, hikmah dia nampak di mata semua umat Islam, malah di luar orang Islam. Orang yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan kemenangan. Dari segi ketenteraan, Hamas menang kepada Yahudi. Padahal dulu beberapa negara Arab, Mesir, Syria, apa nama lagi yang berperang dengan dia? Mesir, Syria. Lu benar apa nama Jordan tidak? Mesir, Syria. Yang waktu tu 67 dulu. Yaman ikut juga.
Sekarang Yaman. Dulu kan berperang dengan Israel ni kalah. Hanya beberapa hari. Ini 3 bulan Yahudi yang kalah. Tuan-tuan, senjata Yahudi dah habis. Tak sempat lagi untuk ditukar kepada bendera Yahudi. Datang daripada Amerika bulat-bulat. Daripada stok senjatanya yang paling dekat ke negeri haram tu banyak, tuan-tuan. Macam perang dengan Amerika. Macam mana mereka boleh bertahan dengan alat yang berbagai-bagai canggih. Katanya kalau kamu jadi cacing pun dalam tanah kami nampak. Tu dalam terowong tu tak nampak pun. Allah bagikan bantuan. Betul. Allah sebut wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentera kami pasti menang. Saya sebut takkan kalah. Saudara kita, tuan-tuan. Mereka tidak akan kalah. Kalau kalah bukan dengan Yahudi. Kalau kalah takutnya dengan pengkhianatan sesama sendiri. Kita doakan, tuan-tuan, kemenangan untuk mereka terhadap musuh. Itu Allah nampakkan. Kalau kita ni umat Islam ni kalau nak sedar, nak balik lagi kepada apa yang Allah sebut dalam kitab. Itulah pengajaran-pengajaran, kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kebaikan. Bukan sekadar untuk halu telinga. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah berikan kesedaran untuk kita semua dan umat Islam. Panduan mereka adalah kitabullah. Panduan kita adalah guru kita tak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu boleh jadi salah, boleh jadi betul. Yang tak salah adalah yang dilakukan oleh Nabi kita. Nabi kita, tuan-tuan, selama hidupnya di Madinah tu tak sampai 10 tahun. Nabi kan di Madinah tu 10 jalan 11. Tahun pertama Nabi tak perang. Dari makna dia tahun berikutnya Nabi perang mulai daripada Badar. Badar tu setahun setengah Nabi berada. Daripada tu Nabi perang sampai Nabi wafat, tuan-tuan. 27 kali Nabi perang. Kemudian yang Nabi utuskan pasukan-pasukan untuk menghadapkan 47 kali. 74 kali Nabi menjadi pemimpin Madinah peperangan. Makanya sejarah Nabi, kalau kita dua, namanya sirah Rasulullah. Yang kedua maghazi sejarah tu. Peperangan-peperangan Rasulullah. Bukan maknanya kita umat Islam ni peperangan bahagian daripada kehidupan kita. Sampai bila-bila saja kiamat. Negeri-negeri yang moden. Tuh, yang kuat-kuat. Siapa yang kuat-kuat, tuan? Amerika. Kuatnya dengan apa dia? Kuatnya dengan senjata dia lah. Bukannya kuatnya dengan ekonomi dia. China. Dah tu, ekonomi jadi kuat. Apa yang diperkuatnya sekarang tu? Senjata dia. Rusia, apa yang diperkuat? Senjata. Maknanya sedia untuk perang. Itu umat Islam. Tapi jangan macam umat Islam dekat negeri Arab. Beli senjata, dia buat senjata tak tahu. Gunakan senjata tu. Busuk tu nanti senjata tu. Expired dah. Gunakan tidak. Beli saja. Dibodohkan oleh masalah. Senjata umat Islam ni untuk menembak orang Islam. Senjata orang kafir untuk nak menembak orang Islam. Bila kita nak sedar, tuan-tuan. Senjata memang kita ada perlu. Allah sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Kamu hendaklah menyediakan lahum untuk mereka tu, untuk musuh Islam. Semampu apa yang kamu boleh buat daripada kekuatan. Maknanya ulama dulu menyebut, tuan-tuan, panah. Kita sekarang ni panah kita apa, tuan-tuan? Kita sekolah nak ajar anak memanah? Tak. Ajar untuk menggunakan peluru berpandu dari jarak jauh. Itu panah. Ajar memanah. Dulu memang senjata panah. Sekarang ni panah kita. Apa nama dia? Apa nama dia senjata yang besar tu? Yang dikirim macam Korea tu. Balastik. Tak tahu nama tu. Balastik. Itu apa saja senjata yang dikirim dari jarak jauh. Dah tu. Kita cuma pegang komputer saja. Benda tu boleh berjalan. Itulah senjata. Wa min ribatil khail. Dulu memanglah unta yang diikat. Kita sekarang ni kapal terbang ke, kereta kebal ke. Tapi digunakan saat perlu. Inilah saat perlu. Tuh, kita tak gunakan. Dulu sepanjang sejarah umat Islam waktu dia kuat, tuan-tuan, mereka menjaga jihad fisabilillah. Bukan kita nak memerangi manusia, tapi memang manusia yang jahat akan memerangi yang baik. Maka kita sebagai yang baik nak mempertahankan kebaikan juga dengan senjata. Umat Islam tak sedar-sedar. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada agama kita yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin.
العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Ya, dia nak bertanya. Ada yang nak bertanya kepada saya? Ayat bersuci kata Syekh Subkhardawi ada 2 saja dalam Al-Quran. Ayat yang berkenaan dengan jihad dan peperangan. Masya Allah. Berapa ayat malah berapa surah? Berapa? Surah. Surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu mengenai peperangan. Surah Ali Imran perang Uhud di dalam surah Ali Imran. Itu banyak dalam surah-surah Al-Quran. Perhatikanlah Allah yang prioritikan, itu yang kita ketepikan. Dan tuan-tuan, yang Allah sebut sedikit, yang kita tuan-tuan bertahun-tahun, berjilid-jilid belajar bab taharah. Taharah kan maknanya bersuci, makna ditandas. Jadi hanya tandas yang ajaran agama kita. Berwudu, mandi, itu tak selesai-selesai sampai kiamat. Tapi hal-hal yang penting ni, kenegaraan yang dalamnya, hubungan internasional, tak ada lain kekuatan. Apa pula saya tuan-tuan bagi kita semua semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.